A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini insya-Allah kita akan sama-sama membaca pada muka surat 354 insya-Allah, iaitu daripada surah An-Nur, bermula daripada ayat yang ke-32. Pada hari ini insya-Allah seperti biasa kita akan membaca tafsir ringkas. Kita akan menceritakan sebersedikit makna daripada ayat-ayat yang ada pada muka surat ini insya-Allah. Dan ada orang bertanya tafsir-tafsir yang kita gunakan sebagai sandaran dalam perbincangan kita pada setiap kali ini. Jadi sebenarnya perbincangan kita ini adalah bersandarkan kepada yang pertama, kepada terjemahan yang dibuat oleh Syekh Abdullah bin Basmeh. Yang pertama. Yang kedua, berdasarkan kepada tafsir Al-Jalalain yang masyhur. Dan yang ketiga ialah tafsir Al-Wasit yang dibuat oleh Syekh Dr. Said At-Tantawi. Dan yang ketiga, yang keempat, kadang-kadang kita bergantung kepada tafsir Al-Qurtubi yang ditulis oleh Syekh Al-Qurtubi daripada Spanyol. Jadi pada hari ini kita akan baca muka surat ayat yang ke-32 daripada surah An-Nur ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini adalah pada muka surat ini banyak berkaitan. Yang pertamanya ialah berkaitan dengan cerita tentang hamba, iaitu sikap kita terhadap hamba, sikap tuan-tuan sebagai dengan hamba-hamba masing-masing. Dan kemudian yang kedua, ayat ini akan bercerita tentang perkataan nur. Daripada mana surah Nur ini diambil, maka ayat ini pada kali ini kita akan melihat kepada ayat Allahu nurus samawati wal ardu. Kemudian yang ketiga, part yang ketiga daripada surah ini, dia menceritakan tentang kelebihan orang-orang yang menjaga dirinya, dapat melaksanakan dirinya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tiga part yang besar daripada surah ini pada kali ini, pada muka surah ini pada kali ini insya-Allah. Yang pertama ialah tentang hamba. Dalam masalah hamba ni mungkin kita perlu bercerita sedikit, kerana kita sekarang ni pada hari ini dah tak ada hamba. Jadi tetapi tidak semestinya hamba ini tidak akan ada selama-lamanya. Kemungkinan besar, kemungkinan akan berlaku lagi sistem hamba ini. Apabila Islam datang pada dahulu, iaitu pada 1400 tahun dahulu, sistem hamba ini adalah satu benda yang lumrah. Semua orang ada hamba, dan perhambaan ini boleh jadi dengan macam-macam jenis. Tetapi dalam Islam akhirnya ada orang bertanya, kenapa Islam mengakui hamba, sedangkan hamba ini satu benda yang tidak sepatutnya berlakulah. Kita mesti faham bahawa hamba ini adalah satu benda yang telah berlaku, bukan disebabkan oleh Islam, bukan Islam yang menganjurkan, tetapi Islam datang ketika itu. Sistem hamba memang lumrah, ada di semua tempat, dalam semua masyarakat pada ketika itu. Dan hamba ni boleh jadi dengan macam-macam cara dalam masyarakat yang bukan Islam. Bila Islam datang, dia tidak menghapuskan seluruhnya sistem hamba ni, kerana itu adalah suatu yang pelik. Kerana orang lain menggunakan sistem hamba. Orang lain bila berlaku peperangan dan sebagainya, mereka akan ambil orang Islam ni menjadi hamba.
Jadi bagaimana kita nak tolak sistem hamba ni, kerana ianya telah berlaku dalam sistem lain. Jadi oleh kerana itulah dalam Islam dia tetap juga memperakui sistem hamba ni, tetapi pintu-pintu untuk menjadi hamba ini hanya melalui dua cara saja di dalam Islam. Yang pertama ialah melalui sistem peperangan. Bila berlaku peperangan, maka orang-orang yang ditawan akan menjadi hamba, boleh dijadi hamba dalam Islam. Bukan mesti jadi hamba, tapi boleh dijadikan sebagai hamba. Itu yang pertama lah. Yang keduanya ialah melalui jualan, iaitu orang yang menjadi hamba mungkin boleh dijual beli, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat lah. Itu adalah jalan masuk ke dalam Islam, bagaimana seseorang itu boleh menjadi hamba. Tetapi jalan keluar daripada perhambaan ini sangat banyak dalam Islam, menyebabkan dalam Islam ni lama kelamaan sistem hamba ini, perhambaan ini makin berkurang dengan dahsyatnya. Kenapa? Kerana sebagai contoh lah kita katakan, nak jadi hamba ni ada dua cara saja, tetapi untuk hilang hamba daripada seseorang itu mungkin puluhan bentuk. Kalau seorang tu bersumpah, kalau seorang tu zihar, kalau seorang tu telah bersetubuh pada bulan Ramadan dan sebagainya, maka banyaklah benda-benda di samping secara sunat, secara digalakkan dan sebagainya, secara mukatabah, sebagaimana yang akan ada dalam ayat yang kita baca pada kali ini. Maka untuk melepaskan hamba terlalu banyak, dan hamba ni tak bolehlah macam sistem yang bukan Islam, maknanya pergi tangkap orang, jumpa orang, tangkap orang, kemudian jadi hamba, tak boleh. Sebagaimana yang berlaku kepada Salman. Jadi kita akan baca pada pagi ini ialah tentang ayat yang ke-32 ni. Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan apabila orang tu ada hamba, supaya dia mengkahwinkan hamba-hamba tu. Maknanya janganlah biarkan hamba tu tidak berkahwinkan. Sebab tu dia kata wa ankihul ayama, hendaklah kamu mengahwinkan orang-orang yang tidak kahwin lagi tu, sama ada lelaki ataupun perempuan, dan orang-orang yang soleh daripada min ibadikum, daripada hamba-hamba kamu. Makna disebut kat sini ialah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik daripada kalangan hamba ni. Jadi disebutkan secara khusus di sini orang-orang yang baik. Artinya adakah orang tidak baik ini tidak perlu dikahwinkan? Tidak. Tetapi biasanya orang baik ini dia nak jaga diri dia. Hamba-hamba ni sebenarnya ramai yang baik-baik sebenarnya. Sebagaimana dalam sejarah Islam, ramai di kalangan mereka ni menjadi ulama-ulama selepas daripada mereka ni dibebaskan daripada perhambaan. Jadi yang pertama di sini ialah disuruh supaya kita ni, tuan-tuan hamba ni, mengahwinkan hamba-hamba mereka itu, sama ada lelaki ataupun perempuan. In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka tu miskin, Allah Ta'ala akan kayakan mereka. Ini janji Allah kan. Maknanya melalui perkahwinan ni, maka Allah janjikan bahawa mereka ni akan dikurniakan dengan kelebihan harta dan kekayaan dan sebagainya. Wallahu wasi'un alim. Jadi menurut pendapat beberapa ulama dikatakan kat sini bahawa kalau kita nak kaya ni ada banyak cara. Mungkin salah satu cara kaya ialah kita kena bekerja kuat lah dan sebagainya kan, untuk cari harta. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala janjikan, iaitu salah satu daripada cara nak hilangkan kemiskinan ni ialah dengan berkahwin. Itu yang pertama yang boleh difahami daripada ayat ini. Yang keduanya, ayat yang kedua, ayat itu ayat 33 pada hari ini, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Iaitu masalah kalau ada orang tu dia tak ada duit tak ada duit, dia sebut sini la yajiduna nikahan. Tak kiralah siapakah hamba ke tak hamba ke, kalau tak ada duit tak ada kemampuan nafkah, tak ada kemampuan dan sebagainya, maka sebagaimana disebutkan dalam hadis kan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah. Jadi dalam hadis disebut sebagai al-ba'ah. Di sini disebut la yajiduna nikahan, iaitu tak mampu untuk berkahwin kerana tidak mempunyai kemampuan. Maka pada ketika itu hendaklah dia falyasta'fif. Yasta'fif ni ialah lam situ sebagaimana kita
sebutkan sebelum daripada ini, lam tu adalah lamul amri, lam suruhan. Yasta'fif tu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', jadi artinya yasta'fif, dia sedang meminta iffah. Iffah tu ialah maknanya menjaga diri. Menjaga diri ni sebagaimana dalam hadis disebutkan salah satu daripada caranya ialah fa'alaihi bis-shaum, hendaklah dia berpuasa. Jadi macam-macam caralah sebenarnya untuk menjaga diri ni, iaitu menjaga pandangan dan sebagainya. Jadi beberapa keindahan dalam ayat ini dan ayat sebelumnya sambungan, iaitu dalam ayat-ayat sebelum ni Allah Ta'ala sebutkan tentang menjaga pandangan, dan kemudian tu disuruh berkahwin, dan kemudian kalau tak boleh berkahwin kerana tidak mampu, maka waliyasta'fif, hendaklah dia menjaga iffah, menjaga kehormatan dirinya, menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan ada rasa keinginan kan. Jadi sebenarnya rasa keinginan ni dia boleh datang dengan kita tidak melakukan iffah. Jadi sebab itulah insya-Allah bagi orang-orang yang tidak mampu kahwin tu, dia kena menjaga iffahnya, iaitu menjaga perkara-perkara daripada membawa perkara-perkara yang membawa kepada yang tidak baik di antara lelaki dan perempuan. Kemudian dalam ayat seterusnya, wallazina yabtarunal kitab, dan kalau ikut terjemahannya, dan orang-orang yang mencari kitab. Kitab kat sini maksudnya ialah mukatabah. Jadi ayat ini berkaitan dengan mukatabah. Mukatabah ni ialah satu cara bagaimana seorang hamba tu nak mengeluarkan dirinya daripada perhambaan. Jadi bagaimana? Iaitu mungkin seorang tuan hamba, dia berkata kepada hamba, hai hambaku, jika sekiranya kau nak lepaskan dirimu daripada perhambaan ni, daripada hamba ni, kau jadi hamba, maka kau cari duit, mungkin dia kata 1,000 dalam masa sebulan, ke tak kira lah berapa-berapa kan, RM10 sebulan, ke ikut pandai dia, itu terpulang kepada dia. Jadi maka kau akan dibebaskan jika dapat membayar kepada aku sebanyak sekian-sekian dalam masa sekian-sekian. Maka hamba itu dipanggil sebagai hamba mukatabah. Jadi dalam ayat ni dia kata wallazina yabtarunal kitab, dan orang-orang yang hendak mencari kitab, iaitu mukatabah tadi tu, mimma malakat aymanukum, daripada hamba kamu, fakatibuhum, hendaklah kamu menuliskan untuk mereka. Makna kat sini ialah buat janji dengan mereka tu supaya mereka ni boleh jadi mukatabah. Jadi dalam masa hamba tu mencari duit dan sebagainya untuk melepaskan diri dia tu, maka orang hamba itu dipanggil hamba mukatab. In alimtum fihim khaira, kalau kamu ketahui pada mereka itu ada kebaikan. Jadi ramai sebenarnya hamba-hamba nak macam tu, tapi ada hamba yang tak nak macam tu, tak nak jadi mukatab ni. Dia tetap juga nak menjadi seorang hamba tu. Sebab apa? Sebab dalam Islam dia tidak boleh kita ni memandang serong lah kepada hamba, ataupun memandang rendah kepada hamba dan sebagainya. Sebab dalam Islam hamba ni, even dalam setengah-setengah ni, Nabi SAW tidak membenarkan kita ni memanggil hamba ni sebagai hamba. Dalam hadis kata, janganlah kamu panggil hambamu hai hamba dan sebagainya, tapi hendaklah kamu panggil mereka ini dengan menggunakan perkataan sebagaimana yang disebutkan selepas daripada ayat ni, iaitu fatayatikum. Jadi seterusnya Allah Ta'ala kata wa atuhum min malillahi allazi atakum. Jadi ayat ni kita boleh fahami secara ada hubungan dengan hamba tadi tu, dan boleh difahami secara umum. Secara umumnya macam mana? Iaitu hendaklah kamu beri kepada mereka daripada harta Allah yang telah diberikan kepada kamu. Iaitu kita boleh faham bahawa harta kita ni adalah semuanya pemberian daripada Allah. Maka hendaklah kita beri juga kepada orang lain. Wa atuhum, dan bawa datanglah kepada mereka daripada harta yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Kemudian seterusnya ada masalah lain lagi, iaitu masalah apa? Wala tukrihu fatayatikum alal bigha in aradna tahassunan litabtaru aradal hayatid dunya. Iaitu wahai tuan-tuan, tuan kepada hamba, janganlah kamu paksa perempuan-perempuan kamu. Artinya fatayat tu, itu yang saya sebut tadi kan, bahawa Nabi SAW
marah kan, kita tak benar kan kita panggil hamba ni dengan hamba, tapi hendaklah panggil mereka ni dengan fata, iaitu fata tu maknanya ialah pemudaku. Jadi jangan ini ayat ni dia berkaitan sebenarnya dengan satu kisah, iaitu kerana di zaman dulu ada seorang tu bernama Abdullah bin Ubay, masyhur kan, iaitu munafik lah Dia pada masa tu di Madinah ni ialah dia telah memaksa, dia diriwayatkan mempunyai 2 orang hamba perempuan. Jadi dia telah memaksa hamba perempuan ini untuk birak ni pelacuran lah kita katakan. Jadi sebab apa? Sebab dia nak dapatkan duit daripada situ. Jadi hamba ni telah berjumpa dengan Nabi SAW, bertanya, kemudian dikatakan turunlah ayat ini, iaitu janganlah kamu paksa perempuan pemudi-pemudi kamu untuk melacurkan dirinya jika sekiranya in aradna tahassunan. Jadi kalau ikut makna perkataan situ, ikut terjemahannya ialah in aradna tahassunan, kalau mereka tu nak jadi baik. Jadi ayat ni bukanlah menjadi dipanggil mafhum syarat, ayat ni dipanggil mafhum syarat. Mafhum syarat ni ertinya ialah kalau kamu buat macam ni, hukum dia macam ni, kalau kamu buat macam ni, hukum macam ni. Tapi ayat ini ulama tafsir kata dia bukan mafhum syarat, tapi dipanggil bayanul waqi'. Bayanul waqi' ni artinya ialah menceritakan apa yang sedang berlaku pada ketika itu. Jadi apa yang sedang berlaku pada ketika itu ialah perempuan-perempuan ni nak jadi baik sebenarnya, nak berubah, nak menjaga dirinya, tetapi dia dipaksa oleh tuan-tuan dia. Jadi ayat ini adalah ayat larangan lah iaitu jangan tu maknanya larang dan haram lah. Wa man yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahinna ghafurur rahim. Maka jika kamu paksa mereka itu, maka Allah itu selepas daripada pemaksaan terhadap mereka itu ghafurur rahim, maknanya Allah Ta'ala ampunkan apa? Iaitu ampunkan perempuan-perempuan tu kerana mereka buat tu bukan kerana kehendak mereka, tapi mereka itu dipaksa. Kemudian seterusnya ialah ayat walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Ayat ini disebutkan dan sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu ayatun mubayyinat. Jadi ada bacaan qiraat dia baca mubayyanat dengan baris atas Jadi ada mubayyanat, ada mubayyinat Jadi kita bacaan biasa kita ialah mubayyinatin, ayat-ayat yang menjelaskan. Kalau mubayyanat artinya ayat-ayat yang dijelaskan. Itulah beza makna dia. Jadi dalam ayat ni, ayat yang ke-34 ni, Allah Ta'ala sebut bahawa kami telah turunkan kepada kamu semua ayat-ayat yang menjelaskan ataupun ayat-ayat yang dijelaskan. Wa mathalan ni contoh maksudnya. Jadi contoh ni minal lazina khalau, daripada orang-orang yang telah lampau. Disebutkan dalam tafsir bahawa ayat ini ada kaitannya dengan apa yang berlaku kepada Aisyah. Jadi Aisyah ni berlaku pada dia kisah ni, kemudian lepas daripada tu dia telah dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya berlaku juga peristiwa yang hampir sama kepada 2 orang sebelum daripada ni, iaitu yang pertamanya siapa? Yang pertamanya ialah Maryam. Jadi Maryam juga dituduh, lalu dia telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui ayat-ayat yang sebelum daripada ini. Jadi itu sebagai contoh lah, iaitu masalan minal lazina khalau, iaitu kisah-kisah yang berlaku sebelum daripada ini, sama seperti berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Kemudian dia menjadi nasihat, pengajaran kepada orang-orang yang mahu bertakwa. Seterusnya ialah ayat 35 daripada surah An-Nur ni ialah ayat yang memang menceritakan tentang An-Nur. Nur yang sebagaimana yang kita sebutkan sebelum daripada tadi kita sebutkan tadi tu, iaitu daripada ayat inilah nama surah ini diambil. Jadi ayat ini agak panjang sikit. Disebutkan tentang Allah ini adalah nurus samawati wal ardi. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah ini adalah, ikut terjemahannya kan,
cahaya langit dan bumi. Cahaya langit-langit dan bumi. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Dan kemudian disebutkan selepas daripada itu perumpamaan cahayanya. Jadi apa maksudnya dalam ayat ini? Cahayanya, kemudian lampunya, kemudian pelitanya, kemudian minyaknya, kemudian tidak baratnya, kemudian tidak timurnya, lepas tu seolah-olahnya dia itu menyala, kemudian nurun ala nur, seterusnya di bawah tu kan. Jadi apa maksud sebenar daripada ayat ini? Sangat banyak perbincangan ulama tentang maksud ayat ini, tetapi diambil oleh kitab tafsir jalan lain. Tafsir jalan lain ni ialah dianggap sebagai tafsir yang memilih pendapat yang paling kuat lah daripada kalangan ahli tafsir. Jadi disebutkan bahawa Allah itu cahaya langit dan bumi itu, artinya ialah Allah itulah yang mencahayakan, munawwir, dia disebut situ iaitu Allah ini adalah munawwir kepada langit dan bumi. Yang mencahayakan, yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi ini ialah Allah. Itu maksud, salah satu daripada yang dimaksudkan Allahu nurus samawati wal ardi. Tapi kalau ikut dalam bahasa Arab, nur ni dia mempunyai makna yang pelbagai. Salah satunya ialah apabila seorang tu dia tu adalah macam paksi kepada kekuatan, kepada sesuatu benda tu, maka dipanggil sebagai dia ni adalah nur. Jadi dalam bahasa Arab dia akan sebutlah benda-benda ni semua. Misalnya katakan raja itu adalah paksi kepada kekuatan satu-satu negeri itu. Jadi dia kata Al-Malik Nurul Bilad. Mari situ kan. Raja itu adalah nur kepada bilad tu. Sedangkan dia bukan memberi cahaya, tapi dia artinya ialah yang memberi kekuatan ataupun yang menentukan, memberi penentu kepada negeri itu. Jadi kalau sebut perkara-perkara macam ni yang kebiasanya, maka dalam kitab-kitab ataupun di kalangan ulama dia kata walillahil masalul a'la. Artinya ialah walillahil masalul a'la ni kita buat contoh, tapi bukanlah Allah tu macam tu. Allah tu lebih tinggi lagi daripada contoh-contoh yang kita sebutkan tu. Jadi kesimpulannya ialah maksud Allahu nurus samawati wal ardi ni banyak pandangan ahli-ahli tafsir, tetapi antara yang terkuatnya dikata ialah Allah ini adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi, dan cahayanya itu sangat-sangat kuat, sangat-sangat cerah, sangat-sangat hebat, sehingga seperti disebutkan di sini kamishkatin fiha misbah. Mishkat tu ialah satu tempat di dalam dinding yang ada lubang tu. Biasanya di zaman dulu kalau ada dinding tu, kemudian ada lubang di dinding tu, lubang tu lubang saja, tempat letak lampu biasanya kat situ. Jadi dia letak lampu kat situ, jadi tak kena angin. Sebab apa? Dia tak ada lubang daripada sebelah lain. Dia macam ditebuk tempat daripada dinding tu untuk diletakkan lampu tu. Lampu tu ialah misbah. Jadi mishkat itu adalah mishkat, kemudian ada misbah situ lampu. Misbah tu fi zujajah, dalam kaca pula. Jadi kaca tu maknanya dia bersinar lah. Lepas tu az-zujajah ka'annaha kaukabun durriyun. Ada bacaan sini durru gitu. Kemudian yuqadu min syajaratin mubarakatin. Kemudian dia tu dinyalakan daripada syajarah mubarakah, pokok yang mubarakah, iaitu zaitun. Jadi zaitun ni ialah satu jenis pokok bagi orang Arab ni sangat-sangat ni lah kan. Bukan orang Arab sajalah, orang bukan Arab sekarang ni zaitun ni banyak tanaman di Mediterranean kan. Jadi pokok zaitun ni sebenarnya dia ni salah satu kehebatan dia ialah dia ni tahan lama, kadang-kadang sampai 1000 tahun, ratusan tahun tu biasa dia boleh tumbuh. Kemudian dia memberikan buah. Kemudian buah dia tu boleh digunakan untuk macam-macam. Kalau kita makan buah zaitun kan, tapi sebenarnya pokok zaitun ni dia boleh mengeluarkan minyak daripada buah dia tu. Dia buat minyak. Jadi minyak zaitun ini kalau bagi orang Arab masyhur lah. Sebab apa? Dia boleh diminum untuk memanaskan badan. Kemudian tu dia boleh digunakan untuk menyalakan lampu. Jadi boleh guna macam-macam daripada buah zaitun ni. Bukan sekadar makan lah macam kita kan. Jadi
sebab tu ada disebut sini minyak daripada zaitun ni yang kelas pertama ke yang bagusnya sini dia kata la syarqiyah wala gharbiyah. Makna sini pun macam-macam pandangan ulama kan. Apa maksud tidak timur dan tidak barat? Ada yang kata kat sini ialah dia katakan bahawa pokok dia tu ialah terletak di tengah-tengah tu sehingga mendapat cahaya daripada barat, daripada timur, macam tu kan, daripada segala pihak. Kemudian jadi sebab itulah maksud dia kata sini la syarqiyah wala gharbiyah. Walau bagaimanapun itu pendapat-pendapat ini sangat banyak yang berkaitan dengan benda ni. Yakadu zaitu hayudi, minyak dia tu boleh memberi cahaya, dia kata bercahaya walau lam tamsas hunar, walau belum kena api lagi. Nak cerita kehebatan minyak tu. Jadi kemudian kat sini ayat selepas tu ialah nurun ala nur, cahaya ke atas cahaya. Ini pun banyak penjelasan ulama lah pendapat-pendapat tafsir. Dia kata nur ala nur ni, salah satu daripadanya ialah cahaya Allah ni ialah Islam tu. Cahaya kat sini, cahaya atas cahaya ialah cahaya Islam yang diberikan kepada seorang, yang kepada hati seseorang. Jadi yahdillahu linurihi, Allah Ta'ala memberi petunjuk dengan Islam itu kepada hati seseorang itu, man yasha', siapa yang dikehendakinya. Maknanya orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki, maka dia akan dapat cahaya tu, iaitu cahaya Islam tu. Habis cerita tu, kemudian wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Jadi kepada kita semua yang nak baca, nak tahu dengan lebih detail tentang apa cahaya-cahaya ni kan, kalau rasa nak baca lah kan maka silalah merefer kepada tafsir-tafsir yang lebih besar lah kan. Tapi setakat tu ada banyak lah kesimpulan ni, ada banyak pandangan terhadap maksud daripada Allahu nurus samawat tadi tu. Okey, jadi ayat yang terakhir pada muka surat ni ialah ayat 36, iaitu inilah yang ceritakan tentang masjid pula, iaitu fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Sebenarnya ayat ini akan bersambunglah dengan muka surat selepas daripada ni. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada kali akan datang, dan kita akan mulakan daripada fi buyutin ni, di rumah-rumah Allah ni. Azinallah, Allah sinarkan, yang Allah perintahkan supaya diangkatkan namanya, dan seterusnya kita akan baca nanti insya-Allah. Setakat tu dulu untuk kali ini. Jumpa lagi kali akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.